Okey, kembali lagi. Kembali lagi macam dah Kembali selalu lagi. buat. Macam dah selalu buat. Tapi bukan sekali buat. Okey, ini adalah podcast. Welcome back. Untuk spoiler podcast. Podcast ni lebih kita orang akan fokus pada movie ataupun TV shows yang cover from Marvel or other macam-macam type lah. Basically ada movie podcast, movie pop culture podcast. Saya nak cakap pop culture, apa-apa yang berlaku di dalam entertainment, sama ada dalam Malaysia ataupun luar Malaysia, especially luar Malaysia sebab dia more interested. Kita lebih knowledgeable. Okay, so ini adalah episod pertama podcast ni. Podcast ni episod pertama dan kebetulan Disney Plus masuk Malaysia. So before ni kita tengok illegal, download ataupun tengok website. Download atau tengok website. Yalah, kita nak buat macam mana? Kita tak ada source of yang halal. Tak ada salah. So sekarang dah ada source halal, semua dah mampu. So benda pertama kita orang mampu buat adalah tengok Loki episod 1. Loki Disney Plus. Kita orang tak mampu nak buat WandaVision ataupun Falcon Winter Soldier sebab benda tu dah lepas, dan kalau buat pun pace untuk audience untuk view benda tu dah berlalu. Orang tak tengok benda yang macam dah lama, berbulan-bulan berlalu. Tapi Loki baru tamat, which is dalam 4 hari yang lepas. So dia masih fresh kat otak, orang masih remember lagi. So yes, pas. Untuk panelis yang pertama, episod pertama ni, sebab kita tanya lebih pada Loki, pop culture, dan dia orang sendiri peminat Marvel, peminat lebih pada memang fanatik Marvel. So kita ada panelis pertama, Usain. Apa khabar Usain? Hello guys. Terima kasih. Okay, panelis kedua kita ada Awaludin. Hai. Yeah. So, before kita start, kita tanya dulu khabar dorang. Macam mana dekat tengok apa zaman-zaman PKP ni, macam mana kawasan dorang? Dorang sihat ketak kan? Okay, Usain, macam mana overall kehidupan sekarang? PKP semua? Kerja? PKP hit as high. Okay. Ada orang yang boleh kerja, ada yang tak boleh kerja kan. So luckily for me, I'm in essential service. Boleh bekerja lah. Kalau macam awal, kedai tu nak tutup. Apa komen macam mana faktor kerja sekarang macam mana? Itulah dia. Sebab kita sekarang berada dalam fasa pemulihan yang fasa pertama, jadi kita tak dapat nak bekerja. Jadi kita bekerjalah daripada rumah, apa yang boleh dikerjakan. Okay. So buka laptop, makan Netflix. Ya, itulah dia. Kita sebagai consumer, so actually musim-musim PKP ni kita semua audience sekarang sebagai consumer, kita dapat rasa semua. Either through Disney Plus, Netflix, semua kita dapat layan. Ataupun kita tengok pada crack, kita kasi content terus masuk. Yang membezanya, kita sekarang ni dah ada banyak masa untuk digest content tu. Orang yang minat anime, tak pernah minat anime, tak pernah tengok anime pun boleh jadi terlayan benda tu. So actually PKP ni bantu untuk spreadkan content entertainment. Betul. Now kita teruskan kepada kita punya main point podcast kita, which is Loki. Okay, kita start tanya oleh Usain dulu. General thought, general review tanpa membagi spoiler lagi, overall. Macam pendapat overall tanpa bagi spoiler, macam mana? Apa yang pendapat kau? For those yang belum tengok lagi, so aku akan bagi review yang macam Vague lah, yang macam yang kau biasa buat dekat macam kau buat dekat IG biasa kan, tanpa spoiler. Kau just bagi tahu in general dalam berapa word pun okey kan kot. Okay, so for me, Loki series yang sangat interesting. Dia sangat-sangat memfokuskan terhadap transition kepada phase 4 lah actually in MCU lah, dalam Marvel Cinematic Universe kan. So for me, sebab aku dah tengok beberapa series sebelum Loki, which is Falcon tu dengan WandaVision, I will put Loki on the top tier sebab this is like legit the beginning of the phase 4 lah. So, okay, sebab dia setting out yang macam untuk the next thing to come. Okay. Okay, awal general thought tanpa berikan spoiler dulu. Cuba bagi pendapat. Okay, kalau kita dah tengok Endgame, jadi kita tengok Loki, kita tengok Wanda dan juga apa yang baru hari tu, apa nama Captain America yang baru tu
Jadi kita tengok dia punya kesinambungan tu ada daripada Endgame. Jom kita tengok Endgame, kita dapat satu feel. Paling padu. Gangguan paling padu. Dia datang menyanyi. Okey, itu namanya. Itu namanya. Itulah maklumlah. Nampaklah kita spontaneous. Nasi kau blur background bodoh. Nasib baik aku blur. Namanya spontaneous podcast. Banyak gangguan. Maklumlah rekod di ruang tamu kan. Okey. Kita apa? Awak boleh sambung balik. Teruskan. So kita dapat tengok Loki ni sebenarnya ialah gerbang pembukaan pintu kepada phase 4 yang lebih orang cakap menarik lah. Okay? Sebab kita tengok Wanda, kita tengok apa benda ni kan. Kita just tengok Wanda sebagai satu rentetan peristiwa selepas Endgame. Dan kita tengok juga Falcon sebagai satu kesinambungan apa yang berlaku selepas The Flick dan juga selepas Endgame juga kan. Jadi kita nak tahu what's next. Dan Loki yang memberi jawapan what's next to happen in Marvel Universe. Dan sebenarnya ini sangat menarik sebab kita dapat tengok satu sisi yang berbeza. Teruskan. Kita dapat tengok sisi yang berbeza Marvel yang cuba untuk bereksperimentasi dengan pelbagai bentuk movie yang mereka cuba ketengahkan. Mereka bukan saja nak cuba meng-attract orang-orang yang membaca komik ataupun orang-orang yang suka tengok filem ataupun yang jenis action, tapi dia cuba attract general public untuk participate dengan dia orang punya cinematic universe yang orang cakap satu benda yang sangat besar yang mereka sedang lalui. Dan tak mustahil aku cakap 20 tahun akan datang orang-orang yang tengok movie Marvel kat panggung wayang ni ialah orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas. Yes. Okay. Sangat-sangat mustahil untuk kita lalui sekarang lah. Okay. So before kita proceed ke spoiler review lepas ni, spoiler ni akan ditapim ikut episod. So senang sikit kita nak digest macam mana nak cerita, which is 6 episode, which is kinda low untuk dia kata Disney quality more than quantity. Netflix selalu pump up quantity, banyak sangat cerita Netflix betul episod either through belas-belasan ataupun 8. So Disney Plus punya modus operandi dia simple, 6 episod done. 6 short, keep it short. Buang benda mana yang tak penting dan keep mana yang penting saja. Okay. Keep it short and stupid lah. So kita tengok dulu before kita team kepada Loki. Sama ada dia capai atau tak. Aku akan tanya pendapat masing-masing mula-mula. Okay. Team Loki adalah kehendak bebas dengan takdir. Adakah benda tu tercapai? Okay, kita tanya oleh Ustaz, adakah benda tu tercapai? Free will, kehendak yang bebas ataupun takdir? Adakah benda tu truly dicapai dalam episod ni? Yang first ni bukan episod satu lagi. Ni aku tanya generality sebab semua Disney Plus ada team macam WandaVision adalah grief, macam mana nak handle loss kan, macam mana nak handle loss. So team dia which is dia sampai dia tunjuk macam mana Wanda tu move on kan. Lepas tu Falcon Winter Soldier ni dia tunjuk macam mana racial lah, kaum dengan prejudice. Okay. Sekarang Loki ni dia tackle issue di mana free will, kehendak bebas dengan takdir versus takdir. Adakah kita ni ada kehendak bebas, kita mampu decide apa yang kita nak, ataupun hidup kita ni telah ditakdirkan untuk jadi spesifik macam tu? Adakah isu tu dicapai? Okay. So as for me, alright, topik ni sebab tu actually Disney Plus bagi topik semua yang berat-berat. Tapi I'm personally rasa yang dah di set up, tapi kita kalau dapat tengok dekat cerita Loki tu macam episode 6 kan, semuanya dah dibuat dalam satu timeline. So maksudnya kalau pergi branch line pun, kalau kita padamkan timeline yang Nexus event tu, mesti akan patah balik kepada timeline yang sama kan. So which is for me, free will tu dah dia macam ilusi ataupun trick kepada karakter-karakter ni untuk memilih lah. Contohnya dia boleh ambil Tesseract tu untuk to teleport, ataupun dia boleh je tak nak ambil kan. So dia beri pilihan untuk buat. itu free will. Tapi kalau dia buat pun I
akan tetap masuk kepada timeline tu juga. So for me, it's a setup lah. Okay. Good point. Okay, awal macam mana konsep ni? Adakah berjaya diterapkan? Pada aku lah kan, kita melihat daripada suatu konsep kebebasan untuk dia buat sesuatu. Okay, setiap benda yang berlaku akan ada 2 ataupun lebih perkara yang akan berlaku selepas. Dan apa yang berlaku selepas itu datang di takdir. Jadi apa yang berlaku pada Loki ialah dia mengambil kira konsep aku bagi kau pilihan apa yang kau nak buat. Dan that's free will pada aku. Okay, Loki boleh tinggalkan trash track tu time New York. Loki juga boleh ambil dan dia boleh pergi teleport balik tempat lain. Tapi Loki mengambil kira untuk ambil dan teleport ke satu tempat yang dia sendiri tak tahu kat mana. Dia tak tahu tempat yang dia teleport tu. Dia tak tahu tempat. So apa yang berlaku dan dah berlaku, that is takdir. Okay, which is yang takdir akan berlaku jika satu benda tu kau mengambil keputusan untuk laluinya. Contoh kalau dia tak ambil, it's still the same timeline macam apa yang kita lalui waktu phase 1, 2, 3 yang lepas. Okay, it's rotating yang benda yang sama. And then that's apa yang Marvel cuba lalui, yang cuba untuk mengambil. Hello? Lepas aku tukar background terus hilang awal. Bonek lah. Lepas aku tukar background Terus tak dengar. Okay, tak apa. Dah masuk balik ah. Dah masuk balik ah. Dah? Okay. Dah. Okay. Okay, tak apa. Now kita proceed ke spoiler review, which is kepada siapa-siapa yang tak pernah tengok dulu. Wait. Okay. Engkau punya pendapat. Aku punya pendapat. Engkau punya. Okay, aku punya pendapat. Bagi aku konsep tu dia capai, tapi macam mana kalau dia nak free will kan, kiranya dia langgar undang-undang. Basically dia macam situasi kita sekarang. Okay, kita ni akan jadi bit politik sikit. Kita Malaysia, kita kata sebenarnya ada hak untuk bersuara. Tapi bila kita bersuara, kita kiranya langgar undang-undang dan mungkin kena tahan. It's like Loki. Diorang kata okay, Loki ni ada free will, okay, takdir semua benda kan. Tapi bila dia cuba branch off daripada takdir tu, dia terus kena tangkap. Technically diorang tak ada choice untuk free will sangat. Diorang ada choice, tapi kalau diorang pilih untuk itu, diorang akan hidup kena buru, which is kita akan tackle lepas ni. Diorang akan kena buru. Even diorang fikir diorang ada free will pun, kita tengok kat episod 6, apa benda yang diorang buat tu semua telah direka. Macam tu lah. Diorang dah ready at the certain point. So bagi aku macam tu lah konsep dia. Nak free will, kau kena struggle sikit. Macam isu sekarang dalam politik Malaysia, kau bersuara sikit, kena struggle lah. Tapi itulah reality dia. Reality. Aku tak itu politik sangat. Bahaya. Jangan. Kena ban dengan gini lah. So nak kita tengok ke review spoiler masing-masing. Ni kita akan base each episode, which is 6. Some episode mungkin kita akan borak panjang sikit, some akan short. So siapa tak pernah tengok lagi Loki ni, aku tak ingat dulu. Tak apa. Aku ada point tu semua, jangan risau. Okay. Siapa yang tak pernah tengok lagi Loki dan tak nak tahu spoiler, korang mungkin boleh skip aku rasa dah tak boleh tengok sekarang. Sebab boleh tutup lah. Sebab lepas ni semua akan jadi spoiler. Aduh, apa benda pula tu? Itu namanya perut Fakrul. Itu namanya perut dan pusat dia. Tak tahu kenapa dia tak tinggi. Tapi never mind, carry on. Okay. Sebab lepas ni akan semua jadi spoiler. Sebab especially nanti ada point dia. Kita akan borak semua A sampai Z, macam mana next project Marvel semua. So akan jadi spoiler. So kalau korang tak pernah tengok Loki kan, jangan tengok spoiler ni. Unless kalau korang tak kisah spoiler, itu tak apa. Tapi aku dah bagi warning awal-awal. Okay. Now kita tengok terus ke episod 1, which is aku akan start episod 1, Glorious Purpose. Dekat episod 1 ni kita diintroduce oleh Mobius, which is bagi aku Owen Wilson lah. Wow, Owen Wilson. Dia bagi aku, dia one of the best character. Dia macam setiap Disney Plus akan ada partner pair. Okay, Wanda dengan Vision,
Bucky dengan Falcon kan, dengan Sam. So ada partner. So partner untuk Loki adalah Mobius. Bagi aku dia partner terbaik sebab dia je yang boleh, dia truly faham Loki tu luar dalam. Dia tahu Loki tu licin. Dia tahu semua benda. Lepas tu kita diintroduce oleh timekeeper TBA basically. Polis masa lah, polis masa saya nak cakap. Lepas tu Judge Ravonna, Renslayer. Nanti aku akan beritahu spoiler siapa dia semua. Yang ni akan spoiler aku kan. So korang boleh bertanya semua. Okay, Judge Renslayer, apa nama pelakon, Gugu Mbatha-Raw. Nama dia pelik sikit lah kan. Okay, lepas tu dan kita tahu Infinity Stone is actually useless. Dia 0%. Memang dah tak ada power kat sini. Magic adalah useless and Infinity Stone adalah force through magic. Okay, dekat sini episod 1. Apa pendapat korang dekat episod tu? Ni starting kita nak try introduce. Macam mana korang punya pendapat dia? Character, story dengan dia punya pacing. Now, awal boleh mula dulu kalau awak nak mula. Okay, go on. So, episod 1 ni umpama kau tengok satu benda yang sangat-sangat baru. Dia umpama kau dah baca buku teks. Buku teks darjah 1, lepas tu kau ambil buku teks darjah 2, and then buku teks darjah 3, masuk buku teks darjah 4, isi Loki. Kau dah kena bakar dah buku teks 1, 2, 3 sebab dah tak berguna dah benda-benda tu. Macam macam kalau kita belajar dekat sekolah, kita belajar punya payah, masuk college benda tu tak guna pun. Benda tu macam what the fuck, benda tu tak berguna langsung phase 1, phase 2, phase 3 ni. So, benda yang berlaku kat phase 4 ni adalah satu benda yang sangat-sangat baru yang membunuh semua teori-teori yang lepas. Kalau korang ada baca teori-teori selepas Endgame, so dia orang akan kill semua teori tu. Dan bila kau tengok start Loki, kau akan rasa macam Abi membazir sial masa aku 12 tahun tengok. Okay, betul. Sebab aku suka konsep tunjukkan bahawa Infinity Stone tu useless sebab takkan diorang nak recycle guna Infinity Stone. Betul. So diorang ni satu cerita yang baru lah. Cerita ni move on daripada dia panggil Infinity Saga lah, Infinity Saga kan. So dia nak introduce benda konsep baru. Mungkin ada power. Actually Infinity Stone ada banyak. Dia bukan ada 6 tu, dia ada 13 lah aku. Around 13 dia ada Nightmare Stone, which is yang barunya konsep. Which is mungkin kita akan introkai, tapi dia nak move pada past konsep tu. So betul. Dan juga kita bila kita tengok banyak Infinity Stone yang ada dekat dalam TVA tu, so kita dapat merungkai yang sebelum ni sebenarnya ada banyak gerakan-gerakan yang cuba untuk merontas masa. Okay? Tapi gerakan-gerakan itu yang dipatahkan oleh TVA, lalu Infinity Stone tu end up jadi paperweight untuk staff-staff TVA. Okay? Dan kita juga dapat tahu yang hanya satu timeline yang kekal, which is timeline yang kita dah tengok sekarang. So dia meyakinkan kita bahawa satu benda yang baru akan berlaku. Okay. As for Hussein, macam mana? Through idea character, through episode semua macam mana? Ada thought dia buat ni, dah boleh spoiler, kau nak bertanya semua. Boleh silakan. Kau dah boleh tanya semua dah boleh tanya. Aku boleh jawab mana aku tahu, which is aku akan try jawab. Okay, so episode 1 ni tak banyak tanya lagi kau. Tapi dekat episode 1 ni tiba-tiba dia muncul dekat satu desert island tu. I mean, why that desert? Kenapa dekat desert tu? Betul? Kenapa? Kan? Why dekat situ? Tak silap aku tu dekat Mongolia, is it? Ya, Mongol. Okay. So dekat Mongolia. So for me, okay, yang tu need explanation why Mongolia, ataupun dia random je teleport anywhere. As long as sebab dia nak teleport kat mana kan, that's right tu kan. So and then we been introduced to TVA lah. Tiba-tiba TVA datang, dia ketuk Loki tu, dia kena 1/16. Betul? Macam tu. Habis. Yes, for me macam what? Wow. Diorang boleh manipulate time. Diorang boleh manipulate masa dengan menggunakan technology diorang. Betul? I mean, that's awesome. Okay, so lepas tu diorang pun reset timeline. And the reset thing ni, aku dah macam, what is going on with reset timeline? Yang reset tu sebenarnya apa yang berlaku? What do you mean by reset? Reset tu During at that time. Reset tu actually sebenarnya Loki Konsep reset tu macam mana sebenarnya, cik? dia sebenarnya macam ni dia actually dia bukan reset
dia bukan actually reset. Bukan reset universe tu. Dia macam okay, katakan pen ni tak ditakdirkan ada atas meja aku kan. Okay, tapi somehow somewhat dia ada kat situ. Tapi dalam takdir sebenarnya tak ada dekat situ. Dalam original Thailand tak ada dekat situ. So, reset tu sebenarnya contohnya apa yang ada kat pen aku, katakan Portland ada dekat sebelah aku, Munir ada kat sebelah aku. Lepas tu pen ni ada kat sini. So lepas tu kita macam query, macam mana pen boleh ada kat sini? So bila dia resetkan timeline tu, dia macam buat benda tu tak pernah terjadi, pen tu hilang. Pen tu bukan destroy, dia macam masuk the void dekat episode 6. Jadi kita tahu. So maknanya keseluruhan tu akan pergi kat void. Yes. Semua yang masuk the void. So diorang reset, so diorang ganti benda yang baru. Benda contoh dia ada tunjuk dekat episode 1. Contohnya dipanggil variant kan, yang orang yang luar pada timeline variant ni lari, kalau dia reset balik dia akan ganti dengan variant yang baru. Dia jadi macam benda yang baru, macam orang yang dah tak ada ingatan benda tu tak pernah jadi. So benda yang baru dekat sini. So dia move on macam biasa. So itu konsep dia. Dia technically dia bukan reset, dia just buang. Dia potong dia just buang, so benda tu tak pernah terjadi dekat situ. Cara sebenarnya it just deleted the Nexus event tu kan. So sebab TVA ni macam kinda hypocrite at the same time. Dia macam pilih dia macam pilih siapa yang kiranya macam Nexus event. Mana yang Nexus event, mana yang tak Nexus event. Macam Loki bagi point yang bagus, Avenger yang cross the line, tapi dia kata itu dah ditakdirkan. How come benda yang benda tu macam tak boleh nak kata, sebab dia macam okay, just because dia orang hero, dia orang dapat free pass. Dia orang hero, dia orang dapat free pass. Loki sebab cerita dia, so dia hero lah kan, tapi kita tahu dia tu villain. So benda tu macam tak fair. Even bukan Loki pun, even kita itu watak-watak lain yang cuba diintroduce throughout the episode pun, Sylvie, Classic Loki, Kid Loki, Bossful Loki, macam tu semua ni kan. Especially Kid Loki, bukan Kid Loki, Sylvie, Lady Loki. Kesalahan dia ikutkan sebenarnya, dia tak bagi tahu, tapi aku ada tengok interview. Kesalahan dia sebenarnya adalah sebab dilahirkan sebagai wanita, perempuan. Dia sebab benda tu tak ditakdirkan. Loki tak ditakdirkan untuk lawan gender tu. Even gender Loki tu boleh, Loki boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki, dia magic kan. Suka hati dia jadi perempuan, jadi haiwan, jadi apa, dia boleh. Tapi sebabkan dia macam nak kekal dia macam lahir terus jadi perempuan. So benda tu macam dah melawan takdir, somewhat dah lawan takdir. So dia macam Free will. itu free will. Episod ni dia macam terus tapi kita tahu lambat lagi lepas episod tu macam tak banyak sangat. Dia macam itu dia apa tu TVA. Infinity Stone is useless. So settle. Owen Wilson, karakter yang study Loki, yang memang A class study Loki. Betul. Now kita tengok episod 2. Episod 2 Loki The Variant. Dekat sini kita dah tengok, kita dah jumpa Sylvie, dia dah unhood muka dia, dah tengok pelakon perempuan. Episod 2 yang mana? Episod 2 yang dia orang pergi dekat, yang dia orang discover macam mana Lady Loki tu menyuruh dapat lari, iaitu duduk dia, which is a neat concept. Bagi aku konsep bagus. Timeline takkan wujud kalau dunia tu dah kiamat. Sebab timeline akan berhenti bergerak. Timeline basically akan berhenti bergerak unless dia orang macam Classic Loki buat benda sama juga. Thanos datang kapal tu, Thanos hancurkan semua, Classic Loki menyamar jadi batu. Menyuruk batu. So sebab dia tak ketangkap. Lepas tu lain kali dia cakap, ini kita orang move forward sikit episod 5. Ni dalam episod 5 dia kata Classic Loki dah jadi batu, duduk kat satu planet ni. Planet yang dah mati basically. So planet dah mati, timeline dah tak gerak. So dia boleh hidup macam bebas suka hati. Lepas tu last kali dia decide untuk keluar pada planet tu. Dia keluar pada planet, dia terus kena tangkap. Sebab orang dapat detect dia. Itulah Nexus dia. Itu Nexus event dia. Macam tu lah. Lady Loki menyuruh kat dunia nak kiamat dah. So dekat situ Thailand dah macam cakap lah, dunia nak kiamat, ujung-ujung line tu tak payah kisah. Apa-apa jadi pun semua akan mati. Nak tak nak semua mati. So Loki discover, tapi dia menggunakan konsep salad dekat sabur. Awal dia pernah post apa tu Asgard adalah salad. Simple konsep. Kan dia introduce dekat episod 2 macam Loki cerita dekat apa tu, macam mana cara dia menyuruh kan. Salad. Mangkuk salad. Dah ambil mangkuk salad tu kan. Dia tuang kata ni timeline apa benda lah. Konsep lah. Konsep salad tu paling simple gila. Itu explanation untuk orang katakan layman term, konsep paling simple sekali.
So Episode 2 best. Episode 2 shock. Episode 2 dia start action macam dia tunjukkan kuasa Sylvie tu, which is mind control, which Loki pun ada explain. Dia different mind control dengan illusion projection. Semua Loki basically ada kuasa yang different. Tapi aku rasa Loki sekarang yang kita ada, bukan Loki utama kita dah mati, kena slap Loki dengan New Thanos. York ni lah. Ni Loki yang variant ni kan. Aku rasa dia paling power sebab aku rasa dia main sebab dia boleh kuasa semua benda, dia boleh. Mostly semua benda dia boleh. Sylvie tu dia mind control. Benda yang dia sentuh dia boleh control. Ni macam version Marvel tak nak buat Enchantress. Enchantress macam salah satu karakter Marvel yang boleh control baju hijau sama, rambut hijau. So dia macam tak nak buat confuse kan. Confuse kita buat je Lady Loki, which is sama je kuasa juga. Cuba Lady Loki simple. So buat cerita revolve around Loki punya karakter semua. Dia macam alternate kan dia punya I mean dia alter dia punya ni karakter. So dekat episod 2 ni apa pendapat? Macam mana program? Ada apa-apa soalan macam dekat episod 2 kita tak discover banyak. Kita just discover mana Sylvie menyorok. Itu je. Lepas tu Loki lari ikut Sylvie masuk episod 3. Dah tak ada. Episode 2 ni banyak pada penerangan daripada episode 1 je. Dia exposition tapi ada action dia. Itu yang okey lah. Itu yang best lah. Okay, dia action dia action rasa episod 2 dengan episod 5 kot yang action yang paling menarik. Bagi aku tu. Apa tu episod 2 ni dia terangkan konsep talent kan. Ada minute tu. Miss Minute tu air. Minute Maid tu air awal. Minute Maid tu air. Miss Minute. Minute Maid tu air. Air jenama Malaysia. Air jenama Malaysia. Miss Minute tu kan. Ada pergi apa Pompey. Di Pompey discover Pompey macam mana dia try nak mess up pun tak boleh. Dia jadi apa macam chaotic punya event dekat situ kan supaya ada next season ada benda yang branch berlaku kan. Tapi dekat situ kan akan berlaku juga chaotic ni apa orang cakap kiamat lah. Benda yang akan apa tu yang boleh destroykan timeline kat situ kan. So for me episode 2 pun okay. Dah dia punya introduction to macam mana Sylvie menyorok tu yang menarik. Daripada kecil kot dia menyorok macam tu kan. Yes. Macam bijak gila Sylvie ni. Loki kan memang bukanlah the smartest, tapi dia bijak at surviving. Apa yang dia hebat untuk survive. Even Loki yang kita kenal pun dah mati 3 kali tapi hidup balik. Semua Loki lah weh. Semua fake sebab dia orang good at surviving. Okay, now kita tengok episod 3. Episod 3 daripada pendapat aku adalah episod filler bagi aku sebab dia tak ada info yang penting pun. Aku dah ada tengok review, setiap orang buat review. Bagi aku episod 3 episod 3 yang mana? Episod 3 paling lemah ya. Dia orang sampai kat planet tu Lamentis. Macam mana dia orang cuba nak lari, lepas tu ada satu single one shot. Tapi dia technically bukan one shot. Lamentis. Lamentis one yang dia orang kan yang bulan tu yang bulan jatuh. Kan episod tu mesti ada dua yang ending dia last sekali kapal yang nak meletup. Okay, episod ni episod yang paling orang kata paling lemah sebab dia tak ada apa-apa pun. Dia macam filler. Point yang paling penting yang diorang ada kat point episod 3 ni pun, diorang cakap semua orang yang kerja kat TVA tu adalah various yang kena reset. Dia bukan prune. Prune kena hantar dekat Void. Reset diorang just looping memory wipe. Tu je episod 3 bagi sebab dia even dekat note aku pun aku try tengok balik episod 3. Habis tu yang kuasa Loki yang tahan bangunan tu kat episod ni at first habis tu telekinesis. Dia telekinesis lah. Mula aku fikir Loki bawa time stone ni. Time stone boleh reveal. Tapi bila aku dah tengok video kat YouTube, which is korang boleh tengok nama dia The Canadian Lad lah. Nama channel Wak Saleh ni lah. Dia akan tengok video semua cerita Marvel, semua cerita bukan Marvel lah, semua cerita pop culture. Dia akan tengok at 0.25 speed. So very slow. Dia akan tengok betul-betul. So dia discover actually Loki memang ada telekinesis. Kalau kau tengok kat episod 6 pun ada yang dia fight dengan Sylvie tu, dia tarik Sylvie daripada jauh. Dia memang ada telekinesis, cuma dia tak kuat. Dia bukan emphasize. Dia Loki main yang kita yang Loki Tom Hiddleston ni lah.
kuasa utama dia lebih kepada image manipulation, image projection. Yang buat clone, buat nyamar muka tu ya kehebatan utama dia. Lain-lain tu macam biasa-biasa punya level je. So patut episod 3 juga dia just nak confirmkan yang Loki ni watak Loki kat dalam komik pun semua adalah LGBTQ. Dia panggil gender fluid. Dia layan semua. Haiwan pun dia layan. Kalau ikutkan haiwan pun kalau ikutkan dalam cerita Thor Ragnarok, Fenrir tu yang serigala tu, yang lawan Hulk tu anak Loki. Anak Loki dia main dengan kuda mana dapat serigala. Somehow aku pelik dengan kuda dapat serigala, but kita maafkan. Don't judge. If fetish dengan kuda tak apa, jalan. Okay, lepas tu episode 3 kat dia bagi kuda dapat serigala. Tapi logik tak nanti diguna pakai Yes, aku nak try nanti. So, tapi episod 3 kat dia bagi konsep setiap episod Loki ada setiap episod di sini pula ada satu quote lah yang kata yang kita akan ingat sampai bila. Macam WandaVision dia bagi what if love is not what is pain what is grief is not love persevering. Vision cakap lepas tu Falcon tu saja aku lupa quote dia, lebih kepada racism punya quote. Tapi episod ni dia kata love ni macam dagger. Konsep dagger. Betul yang tu. Love tu adalah dagger. Dia boleh tikau. Dia boleh kita menjadikan senjata untuk protect kita, tapi at the same time dia boleh jadi benda yang membunuh kita juga. Macam tu konsep Loki. Love metaphor. Which is aku think nice. Lepas tu Loki menyanyi dalam bahasa Norse, which is nice thing. Kita ada WandaVision nyanyi bahasa Slovakia. Kita ada Loki nyanyi bahasa Norse, which is bahasa mitos bahasa Norse kan. So episod 3 aku rasa korang pun tak ada benda yang interesting berlaku. Tak ada best je. Okay, episod 4 pun dah start menarik. 4 ni kita the next event. Kita dapat tengok Sylvie punya flashback, which is kita orang dah cerita tadi yang macam mana dia dilahirkan sebagai perempuan. So benda tu kira salah. So Loki sepatutnya unless dia decide untuk menyamar sekejap tak apa. Tapi kalau dia decide untuk stay as that character, itu yang jadi Kenapa tak TVA just reset time Loki tu born? Newborn. Dia tak boleh ada satu itu aku tanya kat kenapa dia tak reset pada awal kan. Dia kata dia nak reset benda tu, dia kena tunggu benda tu terjadi dulu. Benda tu terjadi, masa aku benda tu dah jadi. Dia dah jadi perempuan. Masa aku benda tu dah jadi. Lepas tu sampai threshold yang berbahaya. Kalau macam setakat naik sikit je mungkin diorang macam abaikan. Dekat episode 1 kan dia cakap ada yang lelaki kena bunuh dengan Sylvie tu kan. Dia orang datang dekat timeline tu, lepas tu dia kata timeline ni nak kena reset ke? Kan dia kata timeline ni nak kena reset. Lepas tu dia kata tak payahlah sebab dia macam tak mengubah apa-apa, tak mengubah apa-apa pun. Sikit minor je. Mungkin graf dia naik sikit macam coin macam tu je. So benda tu macam tak effect sangat. Tapi habis tu yang Sylvie dengan Loki yang graf naik zoom macam tu. Tu sebab yang tu time apa tu? Diorang tak silap aku lah. Ni episod 4. Yang tu episod 4 kan? Yang ni kan? Leventis tu. Benda tu dah destroy. Kapal tu dah destroy. Access event dia yang dua Loki ni not supposed to die. Dia bukan nak bukan dia bukan nak supposed to die. Dia macam ni Loki adalah narcissist. Orang yang hanya dia lonely. Yes, Loki ni ditakdirkan untuk lonely semua hidup dia. So sebabkan dia takdirkan lonely, dia hanya ada diri dia saja. So next event dia adalah dia jatuh cinta kat diri dia sendiri. Sylvie tu adalah Loki. So yang tu dalam ada dalam sesi siasat kan ada Mobius cakap kan, apa next event lah. Lepas tu dia explain Mobius ni karakter yang bagus, which is well written lah bagi aku. Orang yang buat karakter Mobius ni memang dia dah siap dialog macam ni. Dia faham Loki ni, dia boleh discover next event tu sendiri tanpa orang lain. Dia tahu yang Loki ni next event ni sebenarnya dia suka kat Sylvie. Tapi dia kata you fall in love with yourself. You breaking the reality. You breaking my heart. Right now. Dia tak macam mana Loki. Tapi benda tu logik. Loki hanya ada diri dia, so dia hanya boleh cinta diri dia seorang. Tapi kalau dia macam tajuk katakan awal tak kisah awal jumpa another awal, tapi perempuan ke lelaki tak kisah. Awal ni lonely.
So kalau awal seorang je dia kata dia suka diri, tak apalah, tak kisah, benda tu tak effect apa. Tapi kalau datang awal satu lagi, lepas tu dua-dua awal dia benda tu cinta. So Confess pula. dua-dua confess. So benda tu jadi macam wow, what? How come korang tak even tak kisahlah macam nak katakan apa Loki fuck kuda dapat serigala kan. At least that is not the same person. Ini exactly the same person, just different version. Okay, seorang perempuan, seorang lelaki, tapi at the end of the day dia still sama. Dia macam kau ada adik-beradik kembar serupa, tapi last kali kau dah end up jatuh cinta sama-sama. Kau benda tu tak, itu Alexis event dia. itu Alexis event dia. Benda tu tak patut jadi. And actually quite interesting, tapi benda tu logik. Bang kata sebab tu lah dia punya Alexis event tu sangat-sangat tinggi walaupun tempat tu nak ni kan. Kejap, lagi satu. Time episode 3 ke? Benda yang aku tak faham is dekat dalam mall tu, dekat Roxcart Mall tu. episode 2. Dia tu kat episode 2. Okay, dekat Roxcart Mall tu. So time tu kan Sylvie ada buat, dia curi apa tu? Bom yang reset tu. Bom yang reset tu dia curi banyak kan. So lepas tu dia adjust benda tu, and then time nak last tu dia meletupkan benda tu, activatekan benda tu to create a lot of timeline punya branch. So what is going on there? Itu macam mana TVA settle kan? Aku rasa dia settlekan off screen je lah. Basically bagi tahu dia settlekan off screen macam mana dia datang ke tempat tu balik, dia reset balik, reset. Sebab motif Sylvie pada waktu tu banyak gila. Motif Sylvie buat macam tu just basically nak tarik askar keluar pada markas dia orang. So Sylvie boleh datang tanpa ada list. Pergi naik list tu. So dia list guard lah. List sikit yang dia pergi lepas tu Loki pun masuk sekali kan. So diorang macam okay sekarang security guard dah sikit, so boleh lah masuk. Mungkin ada tapi diorang still boleh fight, tapi dah mostly yang orang utama dah kelang kabut kan, kucak-kacir, so diorang boleh senang tu je. Tapi benda tu dah aku rasa diorang settle. Diorang datang balik tempat tu reset balik. Macam tu je. Tapi kan benda tu kan untuk reset timeline kan. Tapi dia create Nexus event menggunakan benda tu. Lepas tu nanti aku rasa benda tu juga boleh reset balik benda tu. Benda yang create timeline tu dia boleh time bomb tu time bomb dia panggil time bomb reset tu. Dia boleh reset balik timeline yang dah branch tu. Dia boleh reset balik kembali ke normal. Apa-apa pun aku rasa semua benda yang diorang buat kan, diorang dah boleh buat balik. Dia macam TVA ni TVA ni kan, orang yang buat benda tu semua benda kan, diorang dah ada, aku rasa kalau benda tu jadi diorang boleh ada prosedur untuk halang balik. Kalau ikut ada orang going rogue bawa bom tu lagi letup kat tempat. So aku rasa diorang dah ada, cuma diorang tak tunjuk. Sebab by the time episode 4 ni sekarang kan, diorang dah kata settle, dah tak ada masalah, dah kembali normal. Yalah. Tiba-tiba dia punya time tu macam lurus lurus balik. Lah. Tapi episode 4 ada satu surprise yang kita actually ada dua surprise. Bagi aku surprise yang terbesar lah. Surprise pertama kita jumpa Lady Sif, pelakon Lady Sif, Jamie Alexander. Sebab dia macam ada masalah sikit dengan Marvel tu, sebab dia dalam Thor 3 dia tak ada. Dalam Thor 3 dia tak, sebab dia ada masalah kontrak sikit. Marvel senang je, ada masalah kau tak boleh masuk settle dan Marvel simple. Kalau ada masalah kau belah. Kalau kau tak ada, tapi sekarang tapi dia isu dah resolve sekarang. So dia ada even cameo dia just ulang-ulang kena pukul dekat Dick kan, kena lutut kat situ. Itu salah satu surprise cameo lah orang kata. So wow, interesting, dia kembali balik. Lepas satu lagi surprise bila Mobius kena prune. Kau tak ada benda tu surprise. Benda tu bagi aku betul. Tapi at that time semua orang macam wow. So habislah karakter tu, mati lah. Sebab kita tak tahu apa jadi next episode lah. Waktu tu Mobius macam bagi katakan semangat kat Loki lah. Kalau tak kisahlah kau jadi jahat jadi baik ke apa benda kan, tapi yang penting kau percayakan diri kau, macam tu lah. Tapi aku suka Mobius sebab time tu dia macam ada kesedaran. Dia macam dia yang break the rules sikit untuk investigate benda tu. What is truly going on in TVA kan? So lepas tu
dia pun ada apa tu, tengok dekat apa ni, benda yang pot tu, yang benda coklat tu, benda pot tu kan, tengok apa yang terjadi dekat yang apa tu, yang karakter sebelum ni tu. Si Hunter si berapa santai aku lupa lah. Yang tu, yang dia tu kan, nak tengok apa yang berlaku dekat dia tu kan. I mean, I was like, wow, lepas tu Morbius pun really think deep about this, and dia pun macam dah start bagi point yang dia akan rebel tak ada TVA. Aku pun macam okay, Morbius akan jadi interesting character after this, and then tiba-tiba prune. Bro, semua terkejut. Kan? Aku macam Nabi dia dah olah kau-kau, dia dah stabilkan karakter, tiba-tiba prune bang. Kalau aku tengok kan, aku naik Blue Roma kalau nampak tapi sebab Terkejut aku. sebab dia macam by the time waktu tu kita semua tak tahu kan, tengok episod tu kita tak tahu apa jadi next. Aku dengar je Mobius tu cakap okay, kalau kau tanya aku kau tanya aku kan, mana aku nak pergi dekat timeline kan, kalau aku boleh pergi mana, aku nak naik balik jet ski aku dekat mana, bagi aku dah tahu kan, settle karakter ni settle. Dia dah bagi kata-kata last dia dah bagi kata-kata final, confirm settle. Kena waktu tu aku cakap okay, bye bye Mobius, tak apalah, main character adalah Loki. Aku tak aku macam shit lah. Aku ingat episod dah habis kat situ. Aku ingat episod habis, tamat lah kan. Macam dia macam keep it surprise. Okay, tamat. Tapi last kali dia macam keep going sikit. Dia tunjuk yang timekeeper yang jaga masa tu kan, sebenarnya adalah robot fake. Tu pun another surprise. Another surprise macam mana dia semua benda ni kena control, kena fake. Lepas tu Loki pun kena prune. Waktu tu terkejut, Loki pun kena prune. Waktu tu aku macam Waktu Loki kena prune Loki kena prune tu aku dah kata okay, tak mati. Ni cerita tajuk dia Loki. Lepas tu aku dah tahu waktu tak mungkin lah kan, tajuk cerita Loki takkan Loki mati episod 4 sedangkan ada episod, kalau mati episod 5 aku boleh brain lagi episod 5 lah. Episod ini pasal Lady Loki ke? Lady Loki akan jadi main character ke? Aku macam alah, aku tahu masih hidup sebab Loki yang kena. Lepas tu dia Eddie credit scene tunjuk yang dia jumpa the variant of Loki, which is ada Loki yang belagak, boastful Loki. Lepas tu ada Loki klasik, which is ikut combat lah, klasik Loki, which is Loki yang terbaik, Kid Loki dan Alligator Loki. Alligator Loki. Lepas tu pergi habis itu ending credit scene. Aku rasa the only credit scene Loki hanya ada dekat episod 4 je, satu je biasanya. WandaVision, Falcon Winter Soldier rasanya ada dua. Ada dua ni satu episod tengah-tengah dengan episod last kan, macam John Walker buat shield Walmart dia tu, shield 7E tu. Lepas tu WandaVision yang episod dia kena tendang kat luar tu, yang perempuan tu. Okay, lepas tu tengok episod 5 ni ini lah episod yang paling menarik lah bagi aku. Episod 5 ni dah bagi aku, episod 5-6 ni macam penutup untuk cerita ni. Dia macam kita dah tahu semua kan, macam mana kita nak wrapkan story ni sebanyak mana yang boleh. Even ending dia tak wrap, ending dia buka possibility baru, tapi dia try nak answer the question sebanyak mana yang boleh. Episod 5 ni tajuk dia silap aku Journey into Mystery, which is a classic Loki, Thor punya komik lah. Kalau kau tengok Thor punya komik lama-lama, tajuk dia Journey into Mystery. Doctor Strange pun sebab benda tu benda yang tak boleh misteri kan. Okay, dekat sini kita dapat tengok macam-macam. Ni episod yang kata untuk fan lah, mana-mana yang minat fan dapat jumpa Thanos helikopter Thanos. Itu macam itu sebab lawak dalam komik lama, Thanos naik helikopter sebab dia tak boleh terbang. Dia sebab bila dia tak boleh terbang so dia naik helikopter. Itu komik lama lah. Aku tak tahu kenapa dia macam easter egg. Lepas tu jumpa Thor sebagai katak. Thor yang itu kalau Thor katak, Loki aku rasa ular waktu tu. Tapi ni dia buat lain sikit. Lepas tu kita okay, antara Loki variant, bukan Loki Sylvie, kita ada Presiden Loki, Classic Loki, Kid Loki, Boastful Loki dengan Alligator Loki. Mana Loki yang kau kata Loki paling win? Kau Classic Loki. Hello. Classic Loki man. Apa? Antara banyak Loki variant yang kita jumpa throughout episod 5, mana Loki yang kau minat? Classic Loki. Aku? Kalau bagi aku Kid Loki lah. Kid Loki sebab dia punya next event adalah dia bunuh Thor. Bunuh Thor. So dia kau kan tu? Wow. Hardcore.
Hardcore gila. Sama ni dia nak bunuh tak dapat. Sekarang tiba-tiba budak kecil boleh kan. Aku macam wow. Okay. Event ya. Thor pun waktu tu mungkin waktu budak sebab aku rasa itu based on dalam Thor Ragnarok dia ada cakap Thor ada cakap kan ada satu waktu kecil dia, waktu Thor kecil kan Loki jadi ular. Lepas tu Loki tikam dia kat belakang. Loki macam terkejut, surprise, tikam tapi dia tak mati. Tapi aku rasa yang ni version Kid Loki ni dia tikam tapi mati. So itu next season event dia. Aku rasa tu. So macam dia macam easter egg back kembali balik lah. Lepas tu klasik Loki macam ni dia cerita dia dah timeline Dia survive by dia survive Thanos. Dia kata dia menyamar jadi batu, Thanos tu letup kapal jadi batu duduk kat planet. Tu dia macam mana dia rindu Asgard, macam mana dia rindu abang dia Thor. Ya sedih lah yang tu. Yang tu macam dia kata dia memang go out with a glory lah. Dia macam mana dia tunjuk yang Loki ni powerful. Macam mana dia lawan Allied. Allied tu kalau waktu dah keluar Allied tu rasa Allied tu aku dah tahu lah. Okay, mula before episode tu kan, aku ada orang yang control TVA tu sebenarnya adalah Loki sendiri. Loki yang buat TVA. Aku mula aku fikir macam ni lah, sebab ni kisah pasal Loki. Buat apa nak introduce karakter yang tak ada kaitan dengan Loki. Which is memang langsung tak ada kaitan. So aku fikir orang yang buat TVA ni adalah Loki. Loki sendiri yang buat TVA. It's all Loki all along lah macam tu lah. It's all Loki all along. Tapi ni Loki version lain. Mungkin Loki yang dah matang, dah tua, dah hebat, dah kuat. Okay, tapi by the time aku tengok episod 5 tu dia keluarkan Allied, raksasa asap yang sedut semua timeline, yang benda-benda tak pakat. Aku tak okay. Now ini bukan Loki. Ini raksasa ni hanya ada satu orang je yang boleh control raksasa ni. So aku dah tahu lah. Okay, Aku stipulate sebab karakter musuh tu kita akan dive dekat episod 6. Macam mana klasik Loki tu, kita kembali balik. Klasik Loki tu conjure Asgard. Dia macam macam mana tu? Itu the powerful the most powerful magic dia tunjuk kan. Very detail je. Macam mana dia rindu Asgard dia. Asgard dengan patung sekali tau. Macam mana dia betul-betul rindu Asgard dia macam dia macam nampak lah sebenarnya dia penyesalan lah. Loki ni semua hidup dia pasal menyesal kesilapan yang dia buat, mistake choice lah. Tapi ni macam okay, ni mungkin choice yang paling betul. Dia mati pun dengan glorious purpose. Glorious purpose. Pelakon Richard E. Grant bagi aku pelakon tu. Okay, pelakon tu adalah one of the best pelakon. Dia macam go out with glory. Macam Kid Loki habis-habis macam tu je. Bossful Loki macam tu je. Presiden Loki tangan kena gigit dengan buaya, settle. Betul. Gigit dengan ni, settle. Glorious purpose. Lepas tu macam cuba tak bayangkan kalau like klasik Loki tak create diversion yang macam tu besar, like Sylvie and variant Loki. Tak ada episod 6. Tak ada episod 6. Habis kat episod 5. Habis kat episod 5 lah. Done, it's a wrap. It's a wrap. Lepas tu kita yang rasa itu saja dekat episod 5 dah tak ada benda nak ditokok tambah. Just macam menarik lah. Last kali yang Sylvie macam apa ni cakap yang very Loki ni, you have the power because you and me are the same. So like then diorang pun enchant alliance. Aku macam finally salah satu yang ni throughout the story macam mana diorang nak emphasize. Disney sekarang try nak jadi lebih bold. So dia nak tackle serious issue lah. Macam free will. Lepas tu police brutality, racism, macam tu At the same time diorang cuba diorang tak nak buat truly LGBT macam mana takkanlah nak buat Loki laki dengan laki cium sama cium dekat on screen. Sebab dia still ada nama Disney. Dia image. Disney ni all about image diorang kejar. Tapi diorang boleh foreshadow. Kalau korang tengok throughout the story, throughout the episode, kau akan perasan dia kata lighting choice background Loki adalah warna purple. Sebab ni kan tunjukkan macam foreshadow yang Loki ni LGBT lah. Dia try nak emphasize. So dia macam tu lah. Dia nak try foreshadow. Di sini tak mampu nak buat blindly perempuan cium perempuan atau laki cium laki. Tapi diorang boleh show macam sikit-sikit easter egg. Fan kena faham sendiri lah. Diorang ataupun di sini pun terikat. Marvel pun terikat. Company besar kan, kau kena ikut. Kau tak nanti kena jual balik. Susah. Sekarang dah tengah berjaya.
Okay, Sekarang tengah meletup-letup. now kita tengok episod final. Yang ni paling penting, episod yang for all time always. Quote pada TVA, slogan propaganda, orang kata propaganda TVA, for all time always. Kita ada All time, always. starting episod ni je bagi aku dah aku naik broma kat chill lah. Dia sebab dia start dengan quote. Kan dia masuk Marvel logo biasa tapi ni start dengan quote macam mana quote Captain Marvel. So nampak macam okay, something wrong. Dia macam dia macam emphasizekan macam timeline yang berbeza lah, macam ataupun setiap quote daripada every timeline macam tu lah. Dia masuk kat rumah tu, rumah mansion tu. Benda pertama yang dia Yang rumah tu sebenarnya rumah siapa Ji? rumah Jonathan Major Kang. Okay, ni I like kita proceed terus sampai episode final. Aku akan kata rumah Kang. Kang ni orang yang create TVA ni lah, teknik bukan macam dia memang create lah. Dia yang create TVA, cuba dia orang yang katakan di belakang tabir. Dia try tak nak Kang the Conqueror is a unique villain sebab dia bagi aku dia tak ada, dia bukan musuh utama Loki tau. Dia lebih kepada musuh kepada Mr. Fantastic Four sebab kita dah tahu Fantastic Four akan keluar. Fantastic Four akan keluar, Marvel dah announce project dia Fantastic Four. Dia sebab Kang ni nama sebenarnya dia Nathan Richard lah, saya kata Nathaniel Richard. Dia adalah descendant daripada Fantastic Four nya laki tu, Reed Richard. Dia ada keturunan dia yang cicit-cicit abad ke-31, which is kita bawa abad 21 sekarang. Nak 31 lama lagi. Okey, macam tu lah. 1000 tahun lagi. Kang ni macam descendant dia lah. Okey. Kang pula ada banyak version. Macam dia cakap kan, dia explain macam dia diorang pandai sangat. Yes, diorang pandai, diorang create timeline. Diorang discover, bukan diorang create, diorang discover ada timeline lain. Macam mana diorang jumpa diorang yang baik-baik aja. Weh, kau handsome. Weh, hidung kau besar, cantik lah. Macam mana diorang narcissist. Tapi ada juga orang yang nak takluk. Itu namanya Kang the Conqueror, yang nak takluk. Kang ni ada banyak version. Kang ni macam yang kita jumpa ni, dia tak mention pun nama dia Kang. Dia mention nama dia He Who Remain. Kalau dalam komik He Who Remain tu adalah Kang, tapi Kang yang dah matang, yang dah tua, macam ni lah. Immortus, nama dia Immortus. Dia nama dia Immortus. Dia yang control Allied. Dia yang control Allied. Tapi at the same time, Kang ni Kang ada baik, Kang ada yang baik, ada yang jahat. Patut Immortus ni macam kita kata necessary evil. Dia jahat, yes dia jahat. Tapi benda tu jahat yang diperlukan. Macam dia ada cakap dekat Sylvie dengan Loki kan, we all villains. Kita semua jahat. Tapi yang membezakan kita sekarang ni, kau buat jahat tapi kau tahu for a good reason. Macam tu. Macam ni Immortus, kalau dalam komik Immortus ni dia mati bila last timeline dalam Marvel, which is aku lupa 63 macam tu lah, something. Last timeline Marvel branch tu jadi universe lain. Itu last. Lepas tu mati. Sama dengan ni. Kang ni mati bila timeline semua dah branch. Yelah. So dia follow komik. Tapi dia tak kata nama dia Kang, dia just mention nama dia He Who Remain kan. Kita tahu dia Kang based on dress up pun. Lepas tu Kang ni complicated sikit lah. Kang ni dia macam sejarah dia dia satu sejarah komik dia jahat. Dia memang jahat. Tapi dia sebab dia kena bully tau. Dia kena bully macam tu lah kan. Dia macam dilayan teruk. Tu sebab dia yang ni yang Kang the Conqueror dia. So yang version lain yang jahat, yang purely evil lah. Memang nak takluk, nak hancur, nak bunuh semua orang. So sebab dia dah takluk semua planet lah. Dia dah takluk semua planet. Dia pergi ke masa silam dia. Sebab dia fikir, aku pergi masa silam, aku nak ubah masa silam aku. Aku nak elakkan diri aku kena bully. So dia pergi kat timeline yang waktu kecil. Ini mistake dia sekarang. Kan benda yang main dengan masa susah sikit lah. Cerita yang main dengan masa ni kan. Dia pergi ke masa yang lepas dia selamatkan diri dia. Dia kata okay, now aku selamatkan kau. Now kau tengok apa yang kau masa hadapan boleh jadi. Kau akan jadi conqueror yang terhebat sekali. Kau boleh kawal semua masa kan. Tapi dia waktu kecil tu dah tahu dia ni kejam ni semua ni. So yang kecil tu membesar jadi baik. Dia jadi Iron Man, the next Iron Man. Iron Lad, dia panggil Iron Lad. So dia bertanding. So dia lawan basically sama lah macam Kang lawan dengan Kang. Iron Lad gaduh dengan dia karakter yang sama. Cuma beza dia, Kang ni sebab dia dah pergi masa silam, dia ubah. Technically dia ubah takdir dia. Okay, kalau cuba tak aku selamatkan kau daripada kena bully. Now aku tengok kau adalah conqueror. Tapi dia sebab dia tu waktu kecil dia fikir
aku jadi jahat. Orang budak kecil kan. Aku jadi kejar, aku bunuh orang kan. So aku macam mana aku ubah, aku jadi baik. Sebab dia tak pernah terbuli, so dia tak rasa macam mana kena tindas. So dia superhero, dia lawan Kang. So basically just diorang berlawan lah, Young Avenger lah, Young dipanggil je. Yelet tu orang muda. So lawan Kang ulang-ulang macam tu lah, basically lawan main masa. Lepas tu lawan dengan Ant-Man. Pelakon tu pun akan muncul dalam Ant-Man. Dia sebagai musuh yang ketat dalam Ant-Man. Nanti musuh Ant-Man, Quantumania kan. Dekat situ bagi aku, which is diorang pick Kang ni sebab diorang nak terokai something yang luar pada kotak. Luar pada kotak. Kita ada Thanos. Kalau ikutkan dalam komik pun, Thanos lawan Kang, sebenarnya Thanos tu in strength dan kekuatan Thanos menang. Thanos memang paling dia the Mad Titan. Kang adalah basically orang biasa. Dia macam aku, macam kau, macam dia tak ada power apa-apa pun. Yang dia ada adalah teknologi pada masa depan, dan dia bijak. Dia pandai, tu je. So, dekat episod ni, apa pendapat kau? Dah final lah, dah final dekat episod 6. Apa yang korang boleh conclude? So, aku start dengan Hussein dulu. Hussein, macam mana kau boleh conclude? Throughout di discover Kang, kau nak tanya apa-apa ke, boleh teruskan. Aku macam kagum dengan Remains ni, like dia dah tahu semua timeline akan berlaku. Dia dah tahu apa yang Loki akan buat selepas. I mean dia dah elak kan. I mean dia macam dah bagi clue awal-awal dah yang boleh ke Sylvie percaya pada Loki lagi satu ni. Tu pun dah clue dah. Aku dah macam boleh ke ni, like tiba-tiba lepas tu kan diorang dah argue mula-mula dua Loki ni nak bunuh dia. Lepas tu tiba-tiba and yang Hero Remains tu dia dah cakap yang dia dah tak tahu dah apa yang terjadi 10 saat tadi, starting daripada tadi. So I mean, okay, this is getting interesting. And then tiba-tiba clash of these two Loki. Dua pendapat yang beza. So yang ni cakap betul, mungkin dia bercakap betul. Yang ni pula memang aku tak suka Sylvie ni, dia macam full of anger shit. I mean, dia penuh dengan kebencian macam kita aku panggil Kang lah. Dia memang nak revenge. Dia memang nak balas dendam terhadap masa lampau dia. Kenapa culik, kenapa kalau tak, dia tak perlu nak lari sana sini dengan timeline ni jadi buruan kan. So for me, dengan introducing terhadap multiverse, memang kita tahu memang akan masuk phase 4 lah ni. Memang multiverse pula yang dia cakap kan. I mean, ada dalam timeline ni ada 3 benda yang berbeza. I mean bukan 3 lah, ada banyak kan. Dia macam 3 they on top of each other kan. Yes. I macam wow, this is getting interesting. Lepas tu diorang jumpa each other macam Cik cakap tadi. Diorang jumpa each other, narcissistic, and then the shit happen, and dia pun beritahu yang dia create alliance, which is make sense. Hantar semua benda dekat The Void, and the alliance will makan semua benda tu lah untuk stablekan timeline tu supaya tak ada kejahatan yang berlaku lah, untuk create another next event lah. For me, this episode, wow. Lepas masuk season 2 pula tu lah, tergantung kan. The best plot twist, not plot twist, the best concept of ending. Sebab biasanya cerita series yang bersambung, macam kita kata semua cerita series lah, yang episode yang ada season Life is Strange pula dah. Cerita apa aku, Supernatural lah, tak kisahlah apa-apa movie series. And ni tergantung nak foreshadow the next episode. Macam mana Loki kena tolak. Kita semua mindset kita fikir sama. Loki kena tolak, keluar, datang kat TVA. Lepas tu sebenarnya dia adalah TVA yang lain, universe yang lain. Aku ada tengok. Aku ada tengok teori, some people said teori dia. Tapi aku rasa teori ni salah. Ada teori yang backup yang sama macam aku macam teori Loki masuk universe lain sebab timeline dah branch out, semua benda dah reset. Tapi aku tak rasa semua benda tu reset. Dia bagi aku dia dekat universe lain. Dia dekat universe dia dekat universe di mana Kang adalah dictator. Kan ada yang Kang Immortus tu yang dekat base tu kan dia cakap, kalau kau keluarkan dictator, kau bunuh aku, dictator kan, dictator lain akan masuk balik.
tempat ni akan always kena fill up dengan someone, which is betul lah. Dia mati, dia je untuk halang Kang lain takluk tempat tu. Tapi sebab dia mati, so sekarang free reign, free service, semua orang boleh masuk. So bagi aku ending dia macam mana Mobius tu tak kenal dia siapa. Kau analyst kan? Siapa nama kau? Lepas tu macam aku macam okay. Nice. Lepas tu macam dia dekat statue clone. Patung macam mana Kang, full costume, klasik costume Kang tu sebagai berdiri. Bagi aku okay. Sambung season 2 2022. Lambat lagi. Lambat lagi 2022. Tahun depan. Okey, tak apa. Okey, Awal punya pendapat. Awal punya pendapat untuk overall. So bila kita tengok dekat episode 6 kan, kita dapat tengok yang rumah tu dah memang berselerak. Memang ada always war. So bila dia emphasize yang make sense. kena ada kan, kena ada always somebody kat situ. So aku dah macam pecah kan. Okay. Memang semua serabut, semua pecah, cakar sana cakar sini. So dia pun bagi tahu dia yang paling lama hold benda tu kan. So sekarang dia macam nak buka satu movie, satu face yang sangat-sangat berbeza. So diserahkan kepada Loki dengan Sylvie. Apa yang kau nak buat kan? Dia macam job interview. Apa choice yang kau akan buat? So sekarang kau nak bunuh aku dan kau pegang tempat ni. Macam tu lah. Ataupun aku interesting. Dua Loki bercerita dalam satu timeline. So bila Sylvie ambil choice untuk bunuh tu, aku rasa macam okay, make sense. Sebab sejak daripada kecil dia travel ke tempat-tempat yang berlakunya disaster tau. So dia dah peram dia punya kemarahan, dia punya dendam daripada kecil. Kalau kau jadi dia pun kau penat. Dia dah penat. Aku nak cari siapa yang buat aku macam ni dan aku nak kill dia. Itu je dia punya glorious purpose dia. Sylvie. Itu yang Kang yang tu cakap kan. Beza Loki dengan Sylvie tu, Lady Loki kan. Okay, Lady Loki tu, Sylvie tu, dia tak grow up lagi. Sebab dia dah biasa. Dia tak berlari pada waktu dia kecil. So waktu dia kecil, so mindset kau boleh cakap okay, dia survive, so dia matang kan, dia boleh survive hidup. Betul. Tapi actually dia still kanak-kanak yang tak dapat nak rasa. Loki yang variant ni, Loki yang kita jumpa ni, dia membesar dengan sahabat. Dia ada abang. Dia dah ada abang, dia dah jumpa Avenger, dia dah rasa. Dia tidak ada dia ada Mobius, ada kawan. Itu je. Kena cakap Lady Loki adalah orang yang tak reti nak percayakan siapa-siapa. She cannot trusted anyone. Lepas tu kita ada Loki yang kita ni, Loki Tom Hiddleston ni adalah Loki yang tak boleh dipercayai. Dia berbeza. Loki yang tak percaya yang tak percaya orang dengan Loki yang tak boleh dipercayai. Macam mana diorang boleh bekerja sama? Itulah dia. So bagi aku okay, that is nice concept. Macam mana nak kontra, nak berbezakan antara semua karakter. Macam mana isu diorang. So awal start, aku takut lah awal start macam ni. Start muka macam ni gelap macam tu. Macam awalnya macam Okay, dah okay ke? Dah sikit lah. Okay, nice. Awal start macam ni. Tadi aku tengok bahaya, takut. Okay. Itu yang aku wonder. Selepas daripada tragedi pembunuhan The Conqueror He Who Remains ni, apa yang akan berlaku next? Itu yang akan membuatkan aku tu nanti what's next kan. Itu. So lepas ni pula ada what's if apa semua. Itu kita akan teruskan lepas ni. Aku akan explain some. First, okay, kita dah habis semua, basically dah semua episod kita dah teruskan. Ada point yang betul. Okay, shit. Jap. Is it possible yang Loki tu ke multiverse yang lain, the universe yang lain bukan disebabkan oleh branch tu yang dah pecah, ataupun disebabkan oleh yang dia punya tu yang bulat tu, apa nama benda tu, Tempad yang tempad tu, tempad yang dimiliki oleh He Who Remains tu boleh across universe yang lain. Aku rasa lebih kurang macam tu juga. So aku rasa sebab tempad tu. Sebab tempad, sebab dia macam original lah. Dia original yang paling berkuasa. So aku rasa dia boleh hantar dekat mana-mana.
Sebab masa dia tak saja yang boleh pergi universe lain. betul. Sebab masa Endgame pun dia dah bagi tahu teori time travel yang Marvel pakai, which is satu timeline. Satu timeline, wah yes betul. Yang Malam ni just kepada lo. kau Sudah lost. sekat dia? Kau lost. Aku tahu malam ni, aku tahu pagi ni Wan, pagi ni aku buka Twitter kan. Babi Maxis babi. Betul doh. Okay, Aku meeting hari tu pun macam ni doh. Tapi Sedih okey lah. bodoh aku. Bila kau cakap normal macam sekarang kan, bila kau cakap benda yang tak ada relate kan. Pancing, tapi bila kau nak cakap benda point kau kan, dia lost. Dia macam Bila kau macam kau cakap dia betul doh. Okey je. Bila kau nak cakap point kau tu kan, dia cakap okey, awak nak Sedih cakap. doh aku. Awak nak cakap. Tutup jangan bagi awak cakap. Aku geram Okay, sangat. satu timeline. Let's go, satu timeline. Okay, so time travel dia punya konsep time travel, which is kau boleh time travel kepada satu universe yang lain, tapi kau tak boleh time travel pada universe yang sendiri. Itu yang diorang tu yang siapa? Yang He Remains ni ada tempet tu. Ha? Dengar? Hello? Dengar. Hello? Ya? Dengar Wan. Kan konsep time travel dalam Marvel pakai, kau boleh time travel kepada universe yang lain. Kau tak boleh time travel universe yang sama. Sebab benda tu akan merosakkan timeline kau sendiri. So dia punya rule dia letak kat situ yang kau travel tempat lain atau universe lain saja. So itu yang aku macam confused. So tu yang aku macam bila Loki masuk dekat TVA, lepas tu tiba-tiba dia cakap dia tak kenal Loki. So aku macam aku rasa macam aku ingat dekat tempat Hero Remain tu sebenarnya boleh ubah timeline tu kau tahu. Rupanya bila aku baca balik sebenarnya dia travel pergi universe lain. So dia mengesahkan konsep Marvel pakai balik lah. Which is kau tak boleh time travel pada satu timeline kau sendiri. Dia tak Contoh boleh. aku tak boleh pergi past aku. Ah. Aku tak boleh pergi past yang aku sekarang. Aku boleh pergi past tapi kat universe yang lain. Itu yang diguna pakai. Betul. Dan alat tu alat yang sangat unik kau tahu. Alat tu boleh connect semua universe. Dan aku macam curious. I mean, like what happen kalau alat tu sebab kan time Endgame kan dia orang ada cerita yang maknanya kita bukan Fast and Furious lah. Kita bukan macam movie-movie yang ada sebelum ni, Terminator apa semua. So kita ialah satu dia sebab teori time travel kan. Yang ni kita tak boleh. Kita boleh patah balik pada masa yang lampau tapi universe yang lain. Okay, faham. Itu konsep yang dia orang pakai. So tu yang aku macam wow, okay. Aku macam curious what happen kalau tempet yang apa jadi kalau tempet tu jatuh pada orang yang salah. Well, Kita bakal tahu. Sylvie, kita bakal tahu. So kau akan mengucapkan ke seluruh universe. Dan boleh tak tempet tu travel pada universe yang sama? Tu pertanyaan aku yang kedua lah. Itu sebab aku rasa macam kan dia ada banyak universe kan. So aku tak rasa aku rasa benda tu sama ada soalan tu sebab kita tak tahu lagi sebab dia habis tergantung. So kita tak tahu the fully capability tempet tu. Kita tak tahu macam mana apa yang function dia selain pada travel. Sebab tu aku cakap dia yang paling original. Aku cakap sebelum ni kan, so dia guna konsep time travel yang sekarang ni orang saintis guna pakai sekarang. Kita ada banyak versi timeline, bukan satu. Yang sekarang yang dia orang dah discover is kita ada 7 versi yang berbeza pada diri kita sendiri. Tapi Marvel pula dia menggunakan teori tu untuk menggerakkan dia punya filem, which is sangat-sangat menarik. Kan macam kita tengok cerita-cerita time travel yang sebelum ni, dia macam kau pergi kau ubah masa diri kau. Macam cerita apa yang dia akan dia akan create paradox.
Betul. Bagi aku kan, So itu yang paling Marvel utama. cuba proker. Benda paling utama sekarang kan, dia masuk season 2 nanti kan, which is aku sering tukar nama Tempad tu pada benda nama lain. Tempad tu nama macam nama produk wanita. Nama macam produk wanita, Tempad. Aku baca, aku kata, boleh tak tukar nama Tempad ke tu lah, temporal pad ke, okey lah. Tempad bunyi macam Tampon. kalau aku pergi Tempo. borak dengan Husin kan, jumpa pergi dekat Guardian lah, jumpa Husin. Macam mana Loki weh? Alat Tempad tu padu lah, orang lain dengar. Kalau tahu, wait. What the hell? This guy borak pasal Tempad macam kawan pula kan. Tempad tu power. Kalau aku dapat jentik Tempad tu, weh, dengar. Dia buka Tempad lah, weh. Orang dengar fikir lucah, tahu tak? Tampon. Dia tukar konsep tu. Okay. Tapi yang Cik kan? Ya. Cik, Ya, kan dekat TVA, diorang kat TVA kan dia cakap dia create TVA dalam 31st century kan. Tapi aku macam tertanya Cik, kenapa peralatan dalam TVA tu macam 18 Yes. 18 Zaman-zaman macam 80-an 90-an. Macam kenapa rasa Cik? sebab- Baju dia pun macam 80-an. aku rasa sebab atas dasar nostalgic. Sebab Nostalgic kita tak- siapa? Nostalgic untuk Kang sebab dia cipta. Aku rasa dia sebab kita as sekarang ni kita dikenalkan oleh karakter watak Kang di episod akhir. Kita tak tahu apa-apa, kita tahu dia Kang, dia conquer Immortus macam tu lah kan, Immortus lah panggil lain version kan. Kita tahu itu dia. Tapi kita sebabkan kita tak ada penjelasan yang macam Loki episod 1 2 3 4 5 untuk even classic Loki pun kita boleh dapat tahu sejarah cerita dia. Kang ni dia yang episod 6 ni dia macam habiskan macam tu je. Okay, sebab dia nak buat cerita dia bersambung dengan dia macam ala-ala Thanos punya level threat. Macam mana Thanos span throughout movie Avengers 1 Thanos dah pusing belakang senyum je. Orang senyum macam ni habis. So kau nak kenal Thanos throughout the story, cerita slow. Which is kita akan move on ke next topic. Yang ni what's next for Marvel, what's next for Disney Plus content. Dekat sini Betul. dekat sini sebab Renslayer tu pergi mana? Renslayer tu kalau dalam komik dia puteri lah sebenarnya. Dia kau diraja puteri, tapi dalam ni dia buat macam simple, dia macam very enggak. Dia adalah kekasih Kang yang sebenar. Dia macam boyfriend girlfriend. Kalau ikutkan dia orang jatuh cinta. Dia orang jatuh cinta. Tapi daripada ini dia buat macam dia tak pernah kenal. Aku rasa sebab before dia belah tu kan Miss Minute bagi surat macam bagi file lah. Bagi surat sama bila surat bagi file. Aku rasa file tu akan suruh cari Kang version lain. Dia bagi dekat okay, kau nak cari jawapan in search of free will kata nak cari kebebasan kan. Okay, rasa dalam file dokumen tu dia akan jumpa, kita akan jumpa Kang lagi tapi version lain pula. Yang version sama ada kejam atau tak tahulah kira. Endless possibility of version kan. So itulah story Rabona aku rasa. Dia nak cari siapa yang create TVA, siapa yang orang tu aku rasa, dan dia akan jatuh cinta dengan Kang. Itulah basically. My prediction tu lah. As for what next for overall Marvel, kita aku akan mention ni mungkin untuk next project Marvel lah. Marvel sebenarnya dah create Easter egg sesuai pada WandaVision lagi sebenarnya. Dia ada dua Nexus event. Nexus event adalah kejadian, benda yang terjadi, tu Nexus event. Nexus being adalah benda, bukan benda, orang macam tu lah, living thing ke. Dalam Marvel ada seorang je Nexus being. Nexus being, makna Nexus being adalah dekat semua universe, dekat semua timeline, karakter ni stay sama. Dia punya personality, dia punya perangai, dia punya jantina, dia punya kuasa, dan karakter tu kau tekan siapa? Scarlet Witch. Scarlet Witch adalah Nexus being. Yang ending dia tu, yang dia tengok-tengok tu. Scarlet Witch lah Nexus being. Maknanya Nexus being tu dia ada je karakter lain, tapi karakter lain ni aku takkan mention sebab dia tak keluar dekat Marvel, which is lambat lagi kan, bertahun-tahun lagi lah. So kita fokus yang dah keluar. Scarlet Witch adalah Nexus being sebab dia dekat semua timeline, dekat semua universe, dia adalah orang Sokovia, dia adalah mempunyai kuasa magic, chaos magic. Dia kembar, dia perempuan, dia tak ada version lain, dia version sama je. Tapi adik dia tak, even Pietro, Quicksilver bukan Nexus Being, hanya Scarlet Witch Nexus Being sebab
dulu before keluar Loki kan, ramai orang speculate orang yang buat multiverse, pecahkan multiverse ni yang create multiverse adalah sebenarnya Scarlet Witch. Kalau ikutkan dalam komik Scarlet Witch yang create technically macam spread the knowledge ataupun spread lah, dia macam ada quote dia cakap macam ni lah, sebab dia ada anak. Macam WandaVision kita tengok, dia ada anak, tapi sebenarnya atau anak dia yang dia create through magic, bukan anak real. Tapi bagi dia real. Tapi last kali dia macam mental breakdown macam mana kan, Vision mati, dalam komik Thor pun mati, Iron Man mati, semua kena bunuh, Hawkeye mati kena bunuh. Lepas tu dia Scarlet Witch cakap kuasa Scarlet Witch adalah probability magic, probability kebarangkalian, kemungkinan. So dia cakap perkataan no more mutant, tapi dalam WandaVision dia tak cakap lah kan, kita ada konsep mutant. So dia cakap no more mutant. Bila dia cakap no more mutant, 99% mutant dalam dunia ni lenyap, basically mati. Bila dia basically mati, dia create timeline baru. Semua orang bangun daripada tidur, macam mana mutant ni semua jadi raja, presiden dia Magneto, so macam tu lah. So dekat kan kita dah diintroduce oleh Nexus Beam, Scarlet Witch. Dan Scarlet Witch ni, cerita multiverse ni akan dibawa throughout. Aku rasa mungkin sampai Doctor Strange. Doctor Strange. Doctor Strange sebab Multiverse of Madness. Multiverse of Madness, macam mana Doctor Strange nak tutup balik timeline tu semua. Setakat ni yang power dalam Marvel adalah Doctor Strange lah, nak tutup balik timeline pada staykan timeline mana. Yang lain tu pergi mampus lah, diorang punya diorang. Yang timeline yang kita jaga ni 616, panggil timeline 616, timeline utama. Itu je yang diorang fokus untuk jaga. Kita ada next project Marvel, one of the most anticipated project Marvel aku adalah Spider-Man No Way Home. Dah banyak leak. Betul. Dah banyak leak, yang tapi dah banyak leak. Cuma kita diorang tak confirmkan lagi. Dia kata okay, disebabkan Loki ni pecahkan multiverse lah, macam mana universe lain boleh crossover now kan. So dia buat macam okay, kita macam mana Spider-Man Andrew Garfield dengan Tobey Maguire, Spider-Man yang pertama dulu zaman kita kecil tu, dengan Spider-Man yang second before Tom Holland, boleh cross universe sama-sama. Dia akan ada satu scene, dia akan jumpa sama-sama. Lepas tu Spider-Man ni pula ada mentor dia, Doctor Strange. Suit dia pun dah leak dekat mainan, ada suit hitam tu, ada macam magic sikit. Suit pun dah leak. Itu cerita dia. Tapi aku rasa sebab dekat Spider-Man tu dia tak habis lagi cerita dia. Okay, mungkin Spider-Man tu just balik ke dunia orang balik, tapi ditutup oleh Doctor Strange. Doctor Strange akan tutup multiverse tu. Lepas tu Doctor Strange pula dah cerita Doctor Strange pun dah finish shooting. Doctor Strange dah finish shooting. Dia kata Scarlet Witch ada dalam tu. Scarlet Witch tu macam second antagonist, second jahat. Scarlet Witch dia bukan main jahat. Aku rasa Scarlet Witch tu jahat sebab dia try nak ambil anak dia balik, even anak dia tu tak real, tapi bagi dia real. So Doctor Strange benda tu macam nak menghalang. Lepas tu, tapi last kali mesti end up jadi kawan. Dia macam Batman versus Superman. Kita nampak Batman tu macam jahat, cuma nak bunuh, tapi dia last kali benda tu macam lawan fizik lah. Macam mana Scarlet Witch nak selamatkan benda tak real, tapi bagi dia real. Lepas tu nak cross universe. Lepas tu Scarlet Witch belajar magic pada Darkhold, which is magic yang terlarang. So benda tu macam kira jahat. Bukan jahat lah, dia katakan in simple term selfish. Necessary. Selfish. Dia selfish. Dia nak apa yang dia nak, dia tak fikirkan orang lain. Tapi Scarlet Witch pun kita dah tahu dia hidup dia dah sedih. So nak dapat happy ending sikit pun boleh kot. Macam tu lah untuk next project. Lepas tu ending dia akan jatuh ke Ant-Man. Aku rasa ending dia last kali dia akan lawan Ant-Man tu, akan lawan Kang. Aku tak tahu akan ada sebab Marvel tak beritahu next project Avenger team up ramai-ramai. Dia just bagi tahu solo movie. Solo. So kita tak tahu sama ada Kang dekat Ant-Man tu akan jadi final appearance ataupun akan lawan dekat Avenger nanti. So untuk korang kan, throughout Marvel movie ke Marvel Disney Plus kan, mana korang nampak possibility untuk diorang pergi? Either through story ke, through character introduce. Kita dah tak ada Chris Evans sih. Kita tak kena cari orang lain. Kita kena cari orang lain. Lepas tu ajak satu lagi aku nak ada tak kemungkinan Chris Evans tu boleh masuk? Aku rasa Chris Evans boleh masuk balik, tapi watak dia just sebagai cameo untuk sekejap je. Probably dalam Captain America 4, sebab Captain America 4 ada. Tapi watak utama adalah Sam Wilson.
yang Falcon tu akan jadi Captain America. Aku rasa ya. kalau Captain America muncul pun dia sebagai dia tua, dia muncul dia dah tua, dia just bagi kata-kata wisdom lah, kata-kata bijak. I don't need that of Captain America. Tak apa Sen. Captain America tua pun tua pun Advice. Tapi before kita proceed, next project Marvel which is dalam masa 2 minggu ke, 2 minggu atau 3 minggu, Marvel What If. Dia dapat What if? mula aku fikir macam ni macam anthology series, macam saja tak ada effect apa. Tapi sebenarnya now baru dia orang confirm kan, sebabkan multiverse tu dah branch, Marvel What If ni adalah kita tengok dekat universe lain. Inilah story dekat universe lain, macam mana kalau Star-Lord, Peter Quill tu bukan dia yang kena colek, tapi Black Panther yang kena colek. Macam mana dia yang kena colek, so macam ni macam universe lain, macam dah tak ada TVA dah tak susah nak control, so semua universe sebenarnya. Macam mana Doctor Strange sebenarnya belajar magic, tapi belajar magic cara jahat. Dia belajar jahat, so dia tak belajar cara baik, kesabaran, belajar terus cara jahat. So macam tu lah dia story What If. Itu aku cerita. Inilah kita tengok universe lain, tapi through animation lah. Nak buat episode live action, seorang pelakon mahal, tak boleh. So buat through animation. So hire diorang suara je. Cost budget murah. So now Tapi macam alamak animation kan, tapi kalau dapat tengok real life memang tak apa, kita mungkin animation dapat. pun jadilah kan. Kita mungkin dapat, kita tak tahu. Mungkin kita dapat dalam through Spider-Man akan keluar tahun ni Christmas 23 Disember selaku 23 Disember Christmas. Tapi pun Eternals kan. Internal pun excited. Tapi Shang-Chi dengan internal aku rasa tak akan ada kait sangat dengan multiverse. Diorang punya own story. Probably mungkin any credit scene lah muncul sikit-sikit macam tu, tapi aku rasa tak ada apa-apa effect lagi. So Hussein, apa yang kau excited dekat upcoming project Marvel, macam mana story diorang program, apa yang kau paling excited, macam next movie ke, next series ke? Excitedness tu aku nak tengok macam mana diorang nak create the story, sebab sekarang kan dah bermain dengan timeline. So aku nak tengok macam mana diorang buat movie ataupun series bagi audience faham, even though dia bukan Marvel fans, tapi dia nak macam attract diorang ni untuk faham. But bila dah masuk je cerita berkenaan dengan time and space, memang pening. Betul. So aku nak tengok creativity on that, macam mana Marvel untuk buat cerita-cerita macam tu supaya kita semua lebih senang faham. Betul. Aku setuju sebab tak perlu nak based on teori-teori yang kat YouTube ke, macam mana dia nak buat cerita tu untuk kita lebih faham tanpa rujuk diorang. Betul. Aku setuju sebab ada aku tengok YouTube video sebab dia kata sebab Marvel sekarang dah dekat uncharted territory basically. Dia dah main dengan masa. So bila main dengan masa ni complicated. Kita yang muda ni mungkin rajin lah cari Google, cari YouTube untuk faham kan. Tapi kalau main audience, sebab kita ni fanboy kan, kita yang minat hardcore fan ni, just probably 10% 20% dia popularity dalam ni tengok movie tu. Mostly yang lain bapak kita, mak-mak kita semua kita tak tahu pun. Diorang tengok tak faham pun. Diorang tak faham. Diorang just nak tengok bubu, tengok letup, settle masalah. Aku suka dengan point kau betul. Aku tengok macam mana diorang proceed dekat masa depan. Macam mana nak buat movie. Memanglah kau kena jalan cerita, kau kena buat kompleks. Jalan cerita kau kena buat macam lagi unik daripada unik pada yang dulu. Tapi at the same time, macam mana dia nak buat biar benda tu tak confusekan orang. Buat supaya orang faham, orang understood dia punya point. So awal awal tutup mic awal. Kalau kau tutup mic kau tak boleh cakap. Ya. Alright. So untuk upcoming Marvel movie ke, Marvel Disney Plus ke, mana yang kau excited dan yang kau tahu yang kau excited? Yang aku nak tengok sekarang ni Spider-Man lah. Spider-Man sebab ada watak yang berbeza dalam satu timeline yang mereka berjumpa. So aku nak tengok macam mana dia nak menstabilkan balik story, sebab banyak sekarang ni dia dah, bila habis Loki dia buka terlampau banyak branches dan possibility.
So bila dia buka benda tu, macam mana dia nak stabilkan balik dan dia tutup tu kemudian lah. Sekarang macam mana dia nak stabilkan, dia nak fahamkan orang ramai yang bukan fanboy. Betul. Betul. Dia macam basically macam mana dia nak kalau- proceed jalan cerita menggunakan konsep multiverse ni. Biar orang tak confuse. Macam mana dia nak comply dengan benda-benda semua ni. Betul. Sebab sekarang ni dah buka banyak sangat. Kalau takut orang buka confuse. satu brush tu okey. Boleh lagi kita kau tim. Oh. Aku tengok pun aku dah pening dah. Tak apa. Kita Macam akan, mana siap kau nak buat story balik. kita akan tahu di Spider-Man punya movie, which is aku hope lah somehow somewhat dah kita dapat tengok wayang by the time. Hope lah sangat kan. Tapi kalau movie yang paling aku excited dalam movie yang aku paling excited adalah Spider-Man adalah lebih kepada pop culture lah. Lebih macam kita punya fan untuk tengok semua Spider-Man macam mana, semua penjahat dia macam mana kan. Tapi aku excited untuk Eternal sebab Eternal ni Marvel punya gamble lah. Gamble yang ni lah Marvel kata yang high risk sekali. Projek yang dia paling ambil risiko sebab kalau kau tengok komik Eternal kat dalam Marvel hanya ada 4 series je. Dia komik paling lama sekali. Paling betul-betul lama. Dia paling memang kalau kau tengok zaman komik ni, zaman Superman spender kat luar punya level-level dulu lah. Yang watak paling orang tak tahu. Lepas tu kita dapat director Chloe Zhao. Ni one of the best director yang menang award lah untuk movie terbaik tahun lepas. Lepas tu Marvel buat tanding Eternal ni sebab dia macam one of the Marvel punya project yang macam high risk. Kalau gagal fail lah sebab ni cara diorang punya lighting, macam mana diorang guna real location dia tak gunakan, diorang gunakan CGI effect of course, tapi kurang pada projek-projek lain. Diorang akan lebih pada emphasize pada real lighting, real location. Diorang lampu tak pakai lampu fake macam lampu mentol ni, tak ada. Dia pakai lampu cahaya matahari, nature punya lampu, cahaya lampu. So aku excited untuk tengok dia. Bak kata Marvel Eternal ni adalah the new Game of Thrones. Macam mana Game of Thrones punya complex storyline, tapi ending dia Game of Thrones teruk lah. Awal tahu lah kan, ending teruk. Tapi macam mana macam mana diorang nak buat Ending apa benda sel ending. macam mana diorang nak buat Marvel tu boleh bertanding dekat movie award. Sebab sekarang cerita dia movie award, Oscar semua dia ada dia macam prejudice lah, thinking cerita superhero tak boleh bertanding sebab cerita superhero bukan bertanding untuk story tapi bertanding untuk duit je. Duit paling banyak dikutip Endgame. Tapi tak untuk story, story lain pun yang macam movie indie yang boleh menang. Macam tu lah. Sekarang ni Marvel punya first movie yang akan macam nak try nak ubah mindset tu. So that's why aku excited untuk Eternal. Lepas tu baru Spider-Man. Spider-Man sebab nak tengok macam fanboy. Wah, semua Spider-Man ada kat sini. Macam tu kita agak excited sikit. Tapi kalau yang lain okey lah. Kalau aku nak sikit excitement untuk akan datang, aku nak tengok apa yang Valentina nak create. Valentina apa yang dia nak create sekarang ni? Sebab Dia nak- dah hire Dalton, dia belum hire Dalton. Dia dah hire Yelena. Dia dah hire yang apa tu? US Yang agent. before this Captain America tapi dia bukan Captain America. US agent. US agent tu. Ya, aku nak tengok apa yang dia nak create ni sebenarnya. Kenapa Dia dia nak tengah create- hire, lepas tu dia suruh buruh clean. Dia nak create Thunderbolt. Sama ada perkataan aku tak tahu sekarang ni dia sama ada nak create Thunderbolt ataupun Dark Avenger. What is Thunderbolt? Thunderbolt dengan Dark Avenger ni basic Avenger. diorang Thunderbolt atau Dark Avenger ni basically macam Marvel punya versus Suicide Squad. Tapi Marvel punya version diorang adalah technically diorang ni Thunderbolt ni macam lebih kepada hero lah, hero yang macam grey line. Macam US agent Thunderbolt macam dia hero tapi dia buat job belakang. Tapi dia punya story yang tak nampak, macam kejam sikit lah. Dark Avenger pula basically semua villain, semua jahat. Tapi dia menyamar sebagai superhero, dia buat kerja superhero. Tapi dia penjahat. So aku nak tahu konsep kalau ikutkan dalam komik Valentina ni sebenarnya wife aku lupa wife ke girlfriend kepada Nick Fury. Dia wife atau girlfriend Nick Fury, aku lupa.
So No wonder macam boleh ada connection yang banyak. So dia agent sekali tu kan. Okay. So ni dia macam aku pun nak interested dalam mana dia buat Thunderbolt ataupun Dark Avenger. Tapi kalau dia buat Thunderbolt right kan, dia kena ada pelakon Red Hulk tu. Sebab pelakon Red Hulk yang tua dalam Black Widow tu kan, pelakon yang Thunderbolt, nama dia Thunderbolt Ross lah. Thunderbolt tu datang pada dia lah basically. Thunderbolt Ross tu dalam Black Widow tu ada muncul tapi dia dah tua, dah bertongkat. Itu aku tengah fikir, dia nak buat Thunderbolt ke dia nak buat Dark Avenger. Tapi kita tak tahu lagi. Kita akan tunggu Hawkeye punya series tahun ni. Akhir tahun ni, Christmas. So aku excited juga yang tu lah. Itu aku nak tengok macam mana in the future dia nak cuba. Aku nak tahu Dark Avenger ke ataupun Thunderbolt. Betul aku rasa nak keluar movie ke ataupun Disney Plus. Sebab mostly semua karakter tu kan, macam Yelena tak lah kot. US Agent semua tu kita diintroduce oleh Disney Plus. Aku tak tahu tak ada kat movie. Aku takut dia orang akan buat untuk special hanya dekat Disney Plus punya content, macam movie content. So, awal ada apa yang lain? Awal is gone. Awal gone, tak apa. Awal dah kena awal waktu ni standard ni. Waktu ni nanti kita boleh baca tweet awal @awaludin. Awaludin jangan mesti kau akan nampak Pokemon message, message je live. What happened? Aku bayar punya mahal, kau pula sangkut. Pau. Tapi tak apa. Aku rasa kita pun dah take semua benda in the future. Disney Plus punya content, apa upcoming punya movie yang kita excited. Macam mana movie review ni, konsep ni. Dan next series mungkin podcast mungkin untuk What If, tapi pun lambat lagi. What If pun kita tunggu habis episod. Kita orang mungkin akan buat review ni lebih kepada habis semua series tu. Kita tak akan buat review by episode. Sebab kalau by episode some of us are working, betul, benda tu kena decide time susah. So bila semua dah tengok ending, terus ending kita boleh sekali jalan. Senang. Lepas tu kita boleh nak explore possibility ending yang lain-lain pun senang. Kalau kita buat episod 1, lepas tu nak cerita ending yang bakal datang tu jadi susah. So kalau kita buat ending terus, habis semua 6 episod atau 8 episod yang bakal datang tu kan, senang, mudah. Benda mudah, buat apa nak susah. Sekali jalan. So awal pun dah macam dah tak boleh connect. Aku rasa tak apalah. Awal start dekat muka ni aku tak tahu macam aku nak sensor, nanti aku takut. Tapi aku letak muka comel awal, jangan risau. Lah. Awal kalau hello aku takut nanti Katy Perry muncul. Tak apa awal. Okay, aku akan buat video aftermath bagi review untuk kau kenapa kau tak boleh masuk, jangan risau. So kita pun dah dekat dengan sejam borak podcast ni. Aku hujung rancangan. Di hujung rancangan. Dan aku sebagai panelis, bukan panelis, diorang yang panelis, moderator. Nak ucapkan terima kasih kepada Awaludin, which is Awaludin tak boleh connect, so tak apa. Thank you for Awaludin for spending time, spend untuk sejam sampai habis datang ni. Tak boleh main ML malam ni. Bagi punya review untuk Loki semua benda. Terima kasih a lot. Kalau korang nak cari Awaludin, korang boleh tengok dekat IG ataupun dekat Twitter Awaludin. Hashtag je Awaludin, dia famous. Risau, Shock It Youth. Senang cari dia. Untuk panelis yang kedua, ucapkan beribuan terima kasih dekat Usain. Thank you Usain sebab spending time untuk podcast. Awaludin to left, tak apa. Tak apa. Thank you for spending time untuk dekat dengan sejam borak pasal panelis kita sebagai fanboy. Dan thank you untuk jadi guest panelis untuk episod 1. Nanti kalau ada podcast lain, aku akan buat lagi, aku akan panggil lagi. Aku ada interest banyak topik. So tak apa. Thank you again. So Usain, dekat mana kita orang nak cari korang? Dekat mana kita nak cari kau dengan mudah? Okay, so boleh semua sama je, Facebook, Twitter, Instagram semua sama je @UrsenCyrus, URSENCYRUS. See, korang mudah je. Cari Usain, hashtag Hussein Cyrus, CY, ingat CY bukan CI pelik CI aku tampar dia. CYRUS, Cyrus. Okay, dekat situ korang boleh cari semua. As for me, korang boleh cari dekat Amirul
Hashtag Amirul Nazrun Sila. Untuk channel, untuk dapatkan video ni, aku akan post dekat channel Symbiosis TV. Symbiosis TV tu adalah channel content yang aku akan buat untuk dengan kawan-kawan aku. Basically either through movie review, main game, satu channel. Itu plan asal dia. So hope korang boleh, jangan lupa tekan butang like, share, subscribe. Kalau korang ada pertanyaan apa-apa pun, tak kisah nak tanya Hussein ke, nak tanya aku, nak tanya Awaludin ni kan, nak tanya kawan-kawan kita orang ke semua kan, komen je, share, tanya. Hashtag kalau korang nak marah pun, nak maki pun, salah info pun kalau korang nak apa pun, just komen. Komen je. Kita orang layan, kita orang open. Thank you kan. Okay, jumpa lagi dekat episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye.